Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, kejadian tersebut menjadi dalil yang jelas boleh bertawassul dengan selain daripada Nabi. Para sahabat memahami agama dengan kefahaman yang terbaik. Para sahabat pun bertawassul dengan selain daripada Nabi, iaitu dengan bapa saudara Nabi. Bermaknanya boleh kita tawassul dengan selain daripada Nabi. Orang-orang yang soleh, yang ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang ini bila kamu mengatakan itu dalil bahawa tidak boleh tawassul dengan orang mati, kenapakah doa tawassul yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang buta diajarkan kepada satu orang lelaki oleh sahabat Nabi bernama Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, mengajarkan doa tawassul untuk diamalkan oleh lelaki tersebut di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maknanya lama selepas kewafatan Nabi SAW, sahabat Nabi faham, boleh saja diamalkan doa tawassul, tak masalah. Adakah kefahaman sahabat Nabi lebih baik atau kefahaman Wahabi? Wahabi yang kata tak mati. Jadi saya secara jujur, saya lebih selesa berpegang dengan kefahaman sahabat Nabi berbanding dengan salah faham Wahabi. Jadi tak ada masalah. Sebab tu sahabat itu ajar untuk diamalkan. Dan lebih-lebih lagi tentulah sahabat faham bahawa tawassul ini asasnya adalah kita itu menyebut orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dalam doa kita, dengan harapan itu menjadi doa kita. Kalau dari segi hakikat, Allah Ta'ala boleh perkenankan tanpa apa-apa tawassul pun, bahkan tanpa kita berdoa pun Allah Ta'ala boleh tunaikan hajat kita. Tapi dari segi asbab, kita berdoa, dan dari segi asbab kita bertawassul. Maka tawassul dengan kemuliaan ini, maka kemuliaan seseorang yang mulia tidak terputus dengan kematian. Dengan bahasa yang mudah faham, kita bertawassul dengan Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi. Adakah Nabi SAW baginda hanya mulia ketika baginda masih hidup, lalu baginda tidak lagi mulia selepas baginda wafat? Jelas tidak. Baginda SAW mulia ketika baginda masih hidup dan selepas baginda wafat. Jadi tidak ada point untuk membezakan. Yang kedua adalah masalah tabarruk, yang ambil berkat. Sebahagian daripada pendukung Tauhid 3 mengatakan ambil berkat ni syirik. Tak boleh kita ambil berkat dengan rambut Nabi, tak boleh kita ambil berkat dengan capal Nabi, tak boleh kita ambil berkat dengan baju orang soleh. Ini semua syirik. Kalau kita nak sembuh, nak baik, nak sihat, nak sebagainya, itu kita minta direct dengan Allah. Kenapa nak ambil berkat dengan rambut, nak ambil berkat dengan capal, nak ambil berkat dengan baju, nak ambil berkat dengan selimut? Ini semua khurafat, ini semua syirik. Baik, dia lupa bahawa dalam kita hidup di dunia ini, kita memang banyak ambil kebaikan daripada makhluk, tapi ambil kebaikan daripada makhluk hanya atas jalan sebab. Yang bagi kebaikan semuanya adalah Allah. Jadi kamu nak mengatakan tak boleh tabarruk, itu kan tak betul, kerana tabarruk, ambil berkat ini diamalkan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW masih hidup, apabila baginda berwuduk, air yang jatuh daripada anggota wuduk baginda itu akan ditadah oleh para sahabat, lalu mereka sapukan ke muka dan juga ke badan mereka, tabarrukan, ambil berkat. Adakah syirik perbuatan tersebut sebagaimana yang kamu dakwa ambil berkat itu syirik? Kalau syirik, mustahil Nabi SAW biarkan. Kan Nabi SAW orang yang ditugaskan, diamanahkan untuk menghapuskan kesyirikan, menyebarkan tauhid. Tiba-tiba sahabat buat benda syirik, ambil berkat daripada air wuduk, Nabi SAW biarkan, itu mustahil. Bahkan Nabi SAW sendiri, apabila baginda tahallul, bercukur kepala, potong rambut, buang rambut, Nabi SAW sendiri yang memerintahkan, menyuruh supaya rambut baginda dibahagi-bahagikan kepada para sahabat. Maknanya kalau tak boleh ambil berkat dengan rambut Nabi SAW, maknanya sia-sialah perbuatan Nabi. Nak buat apa rambut tu? Bukan boleh dibuat baju, bukan dia boleh buat kain. Memang sahabat Nabi yang dapat rambut itu pun faham bahawa rambut Nabi SAW yang Nabi SAW suruh bagi-bagikan itu tujuannya adalah tabarruk, ambil kebaikan, ambil berkat daripada situ. Misalnya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima perang Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus gelarannya, mengambil berkat daripada rambut Nabi SAW. Diletakkan 3 helai rambut Nabi SAW di dalam kain serban beliau, dan beliau memberitahu kepada orang ramai, semenjak daripada beliau dalam kain serban beliau, senantiasa Allah beri kemenangan kepada beliau dalam peperangan.
baik. Cuba faham betul-betul dari segi akidah. Yang bagi kemenangan kepada umat Islam, kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dalam peperangan, rambut atau Allah? Jelas Allah. Allah yang bagi kemenangan. Habis tu apa peranan rambut? Itulah namanya ambil berkat. Sebab, asbab sahaja. Kalau dari segi hakikat, memang kemenangan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak adalah pertolongan itu melainkan daripada sisi Allah, bukan daripada sisi rambut. Tapi tetap mengambil berkat dari rambut itu tidak salah. Bahkan ini juga amalan para rasul. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana seorang rasul, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, mengambil berkat daripada baju seorang rasul yang lain, iaitu anak kandil beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam apabila diuji dengan masalah mata, lalu mengambil berkat kebaikan daripada baju anak kandil beliau sendiri, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, diusapkan ke muka beliau, lalu dengan izin Allah sembuh daripada masalah mata yang berlaku tersebut. Jadi tak ada sebab lah untuk mensyirikkan amalan tabaruk ini, melainkan ta'assub yang buta kepada kesalahan dalam memahami Tauhid 3 ini. Kalau ikut Quran, hadis, amalan para sahabat, tabaruk ini memang satu perkara yang masyru', yang dibenarkan di dalam agama. Yang ketiga adalah istighathah. Istighathah ini yang paling serius perbezaannya. Tawassul mungkin ada sebahagian mereka agak terbuka, tapi kalau istighathah itu mereka sangat strict. Kalau macam mana pun dia berlagak kononnya dia ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau dalam bab tawassul, dalam bab istighathah, kita dah dapat detect memang dia benar-benar ahli sunnah wal jamaah ataupun dia hanya bertaqi, berpura-pura sahaja. Istighathah apa makna dia? Daripada perkataan bahasa Arab, istaghatha yastaghithu, maknanya minta tolong. Kerana asalnya aghatha yughithu, menolong. Ghauth adalah pertolongan. Istaghatha minta pertolongan. Jadi antara umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan pendukung Tauhid 3 ini masih ada persamaan sebenarnya dalam bab istighathah ini. Persamaan yang pertama adalah dalam bab al-istighathatu billah, meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Itu sepakat antara kita dan mereka, itulah yang hakikat, itulah yang bagus, dan itulah yang sebenarnya. Minta tolong sebenarnya dengan Allah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, persamaan adalah kita dan mereka sama-sama setuju tentang al-istighatsatu bil makhluqin. Minta tolong dengan makhluk itu terbahagi kepada dua. Ada istighatsah dengan makhluk yang dibenarkan, dan ada al-istighatsatu bil makhluqin, minta tolong dengan makhluk itu yang haram dan syirik. Jadi sepakat bahawa istighatsah dengan makhluk terbagi kepada dua. Cuma berbeza kita ahli sunnah wal jamaah dengan pendukung Tauhid 3 adalah pada mana istighatsah dengan makhluk yang boleh, mana yang tak boleh. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk, dengan nabi kah, dengan wali kah, dengan orang soleh kah, dengan makhluk-makhluk yang lain kah, semuanya adalah haram dan syirik sekiranya dilakukan dengan iktikad, dengan keyakinan bahawa memang makhluk itu yang memberi secara hakikat, bukan Allah. Bila kita minta dengan satu orang, orang itulah yang beri, bukan Allah. Itu haram dan syirik. Tetapi boleh, tidak haram dan tidak syirik, kita minta dengan nabi, dengan wali, dengan orang soleh, dengan jiran, dengan polis, dengan bomba, dengan orang politik, dengan siapa sekalipun kita minta pertolongan, itu boleh, tidak haram dan tidak syirik, sekiranya dengan keyakinan bahawa makhluk itu hanya asbab semata-mata, tidak boleh memberi sebarang manfaat dan mudarat, hanya kan kita minta itu atas dasar asbab. Yang beri adalah Allah, yang itu boleh. Sementara di sisi pendukung Tauhid 3, mereka membahagikan begini: minta tolong dengan makhluk yang masih hidup di alam dunia, itu boleh, itu tidak mengapa, tidak syirik. Tapi minta tolong dengan makhluk yang telah meninggal dunia, telah berpindah ke alam ruh, itu haram dan syirik. Ini jelas batil. Yang pertama, kalau kamu mengatakan minta tolong dengan orang mati itu adalah menyembah kepada orang mati, maka bermakna minta tolong itu menyembah. Kan begitu?
Jadi kalau minta tolong itu memang maknanya menyembah, maka bukan saja minta tolong dengan orang mati itu haram dan syirik, bahkan minta tolong orang hidup juga haram dan syirik. Kerana menyembah kepada selain daripada Allah tidak membezakan antara hidup dan mati. Penyembah Fir'aun misalnya berdosa, walaupun Fir'aun masih hidup. Ayah Pin berdosa, jadi syirik, walaupun Ayah Pin masih hidup. Jadi ukurannya adalah meminta tolong itu dengan i'tiqad yang bagaimana. Kalau kamu minta tolong dengan i'tiqad bahawa makhluk itulah yang memberi, itu haram dan syirik. Misalnya, ketika Ayah Pin masih hidup, pengikut Ayah Pin minta tolong dengan dia, haram atau tidak? Orang yang nak faham akidah, ini kita ambil sebagai kuis, persoalan. Ketika mana Ayah Pin masih hidup, pengikut dia minta tolong dengan dia untuk berjaya dalam peperiksaan, untuk berjaya dalam perniagaan, untuk sihat daripada penyakit, haram atau tidak? Haram. Kerana pengikut Ayah Pin, bila dia minta tolong dengan Ayah Pin, itu dengan keyakinan bahawa Ayah Pin itu Tuhan. Saya pernah tengok dalam video dirakam percakapan pengikut dia, orang Terengganu, dia cakap, bagi saya Ayah Pin itu Tuhan dah. Ayah Pin Tuhan macam ni, Ayah Pin makan nasi, Ayah Pin pergi ke jamban, buang air, berak dan sebagainya. Takkanlah Tuhan macam itu. Tapi akidah dia sudah rosak. Jadi untuk orang macam ini, jelas dia minta tolong Ayah Pin, haram dan syirik. Tapi orang macam kita, kalau kita minta tolong Ayah Pin, tak ada masalah. Misalnya lah kita ni sekampung dengan Ayah Pin, kita kenal dia. Kita pun nampak Ayah Pin, kita pun panggil dia, Pin, tolong angkat beg aku, Pin. Tolong angkat kotak tu, Pin. Tolong aku nak bagi barang ni, Pin. Itu boleh. Kerana bila kita yang minta tolong dengan dia, atas dasar dia tu makhluk. Dia yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Jadi itu kait ukur yang betul. Bahkan kalau kita lihat meminta tolong ini kepada orang mati sebenarnya sama dengan minta tolong kepada orang hidup. Dalil firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Katakanlah, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. La amliku li nafsi, bagi tahu pada orang, aku tidak milik untuk diri aku sendiri. Naf'a, sebarang kemanfaatan, sebarang manfaat, wala darra, dan sebarang mudarat aku tak milik. Mana aku tak boleh untuk diri aku sendiri menarik kebaikan, kemanfaatan, tak boleh aku menolak kemudaratan, tak boleh. Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW beritahu ketika Nabi SAW masih hidup. Maknanya ketika Nabi SAW masih hidup pun, kalau dari segi hakikat, Nabi tidak milik apa-apa. Tapi kalau dari segi asbab, kita tengok hujung ayat itu, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala kehendaki Nabi SAW menjadi sebab kepada kebaikan yang banyak, jadi sebab kepada kesembuhan daripada penyakit batin, kufur dan syirik, sebab kepada kesembuhan yang zahir, ada yang matanya sembuh, ada yang penyakitnya sembuh dengan izin Allah, dengan sebab Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW menjadi sebab kebaikan yang disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi jelas, illa masya Allah, Allah Ta'ala kehendaki Nabi SAW sebab kepada kebaikan dan menolak banyak kemudaratan daripada makhluk. Tapi kalau dari segi hakikat, memang Nabi SAW tidak memiliki apa-apa. Sebab itulah para sahabat faham. Misalnya disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab yang masyhur Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, kisah dengan ini kisah dibawa dengan jalan yang kuat, di periwayatan yang dianggap riwayat yang sahih, bahawa sahabat Nabi, dikatakan nama beliau Bilal ibn Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, pergi ke makam Nabi SAW di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Pada ketika itu berlaku kemarau yang teruk. Lalu dia meminta tolong kepada Nabi SAW, istighasah bil mayyit, meninggal dunia. Sahabat Nabi ini berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Padahal Nabi SAW dah wafat. Lalu dia tertidur di sisi makam, dan dalam tidur itu dia bermimpi didatangi oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan menyampaikan pesanan.
jaga dari tidur, dia terus pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan menceritakan apa yang berlaku. Sayyidina Umar menitiskan air mata, menjawab salam dan berkata, aku tidak akan cuai menjalankan pesanan Rasul kecuali apa yang aku tidak mampu lakukan. Jadi Sayyidina Umar satu orang yang tegas, satu orang yang kita terkenal zaman Nabi SAW, kalau tak kena je, izinkan saya pancung kepala dia Rasulullah. Takkanlah Sayyidina Umar yang tegas begitu dalam bab akidah, tiba-tiba berlaku satu perbuatan yang syirik, iaitu meminta tolong pada orang yang telah meninggal dunia, Sayyidina Umar tinggal diam, hanya sekadar menitiskan air mata dan jawab salam saja. Tentu Sayyidina Umar akan menegur, apa yang kamu pergi minta dengan Nabi SAW, Nabi dah wafat, tak boleh, itu syirik. Tidak. Sikap sahabat tak sama dengan sikap yang dibawa oleh kawan-kawan yang kononnya menyuruh kita kepada ikut sunnah Nabi, menyuruh kita kepada memahami agama mengikut kefahaman sahabat. Ini hipokrit. Ini berpura-pura kamu sendiri tidak memahami agama mengikut kefahaman para sahabat tidak mensyirikkan perbuatan meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebab meninggal dunia atau hidup sama-sama tak boleh bagi apa-apa, hanya kan atas dasar asbab. Dan kalau nak dikatakan orang yang telah meninggal dunia tidak boleh mendengar, itu tidak betul, kerana banyak hadis menunjukkan bahawa orang meninggal dunia bahkan bukan saja mendengar ucapan salam dan sebagainya, derapan selipar orang yang meninggalkan kuburan itu pun didengar oleh orang yang telah meninggal dunia. Tapi mendengar atau tidak mendengar, yang pasti yang memberi kebaikan atau menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hanya kan yang boleh dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah mendoakan kebaikan bagi orang yang masih hidup. Dan sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberitahu bahawa bukan hidup baginda saja bagus untuk kita, bahkan wafatnya baginda juga bagus untuk kita. Kenapa? Kerana setelah Nabi SAW wafat, amal umat dipamerkan kepada baginda. Lalu baginda SAW bagi tahu mana amalan yang baik aku, dan mana amalan umat yang buruk, aku memohon ampun kepada Allah buat kamu. Jadi memang jelas daripada hadis, di alam ruh boleh memohon ampun, boleh mendoa bila orang yang hidup. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, satu orang menzarahi kawannya yang telah mati, lalu dia memberi salam, maka orang yang diberi salam itu akan menjawab salam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu doa sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Tapi janganlah, kadang-kadang mereka ni fikiran mereka agak jumud. Bila kita katakan boleh minta tolong dengan orang mati, dia kata, oh kalau macam tu, jom kita pergi kubur minta orang mati tolong gorengkan Maggi. Ni kan bodoh. Ada pula kamu minta tolong orang mati goreng Maggi. Dia dah lah masih hidup, dia kerja tukang masak, mati pun nak kena goreng Maggi lagi. Kerana minta tolong ni kan sesuai dengan keadaan seseorang. Jadi orang yang mati ni di alam roh, yang sesuai dengan dia adalah dia tolong mendoakan. Jadi kalau dia orang soleh, insya-Allah doanya dimakbulkan, maka tertunai hajat kita itu dengan izin Allah, bukan dengan orang mati itu yang menunaikan. Misalnya orang yang payah dapat jodoh, pergi istighasah di makam wali misalnya, takkanlah nak expect wali itu bangun pergi meminang ataupun pergi adjust buat nikah online dan sebagainya pula, kan? Itu tak sesuai. Yang diharapkan adalah wali tadi mendoakan kepada Allah, ya Allah permudahkanlah urusan jodoh dia ni, maka dengan izin Allah jodoh dia itu jadi mudah. Itu yang kita kena faham, ya? Jangan jadi bodoh sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian umat Islam, na'udzubillah min zalik. Baik. Wah, masa sudah lajak lebih ya. Tapi saya tak habis lagi, baru tauhid uluhiyah, belum lagi pergi kepada tauhidul asma wa sifat, ya. Tapi kesimpulan daripada tauhid uluhiyah, saya akan teruskan ya, suara live. Yang mengikuti pun mungkin santai saja di rumah sementara menunggu zuhur. Kalau yang ada keperluan untuk bersegera, boleh saja tinggalkan live ini, boleh follow kemudian, kerana dia akan terakam nanti. Yang mana tidak ada urgent nak ke mana-mana, boleh tunggu sehingga kita habiskan perbincangan kita. Baik, jadi kesimpulan daripada tauhid uluhiyah tadi, kita sepakat dengan pendukung tauhid 3, haram dan syirik menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Tetapi tawassul dengan Nabi, dengan wali, dengan orang soleh bukan menyembah kepada Nabi, wali dan orang soleh. Itu hanya interaksi dengan asbab. Demikianlah tabaruk, ambil berkat dengan rambut, dengan capal, dengan baju, dengan selimut dan sebagainya. Itu bukan menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Sama juga kita itu mengambil kebaikan daripada ubat, daripada makanan, daripada herba. Itu semua sebenarnya tidak memberi sebarang kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang ketiga adalah istighosah. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, istighosah ada yang haram dan syirik, iaitu kalau dengan i'tiqad bahawa makhluk itulah yang memberikan, dan ada yang dibolehkan iaitu dengan i'tiqad keyakinan bahawa makhluk sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa, ia hanya asbab semata-mata, yang memberi adalah Allah Ta'ala. Di sisi pendukung tauhid 3, mereka keliru. Mereka menyangkakan minta tolong dengan orang hidup itu boleh, padahal boleh jadi syirik. Sebagaimana minta tolong dengan ayah pin yang masih hidup. Sebagaimana penyembah Fir'aun minta tolong dengan Fir'aun pada masa Fir'aun masih hidup, itu syirik. Jadi bukan kayu ukurnya hidup atau mati. Maka demikianlah minta tolong dengan orang mati juga tidak syirik, dengan keyakinan bahawa orang mati sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa. Dia hanya boleh dengan izin Allah mendoakan kebaikan, yang memberi adalah Allah Ta'ala. Dalam kitab tokoh yang menjadi idola golongan pendukung tauhid 3, iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid setia kepada idola mereka Al-Imam Ibn Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibn Qayyim menyatakan sesuatu yang lebih hebat lagi. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, bila istighosah dengan orang mati ini, keyakinan kita adalah mengharapkan bahawa dengan izin Allah orang mati yang soleh ini mendoakan untuk kita. Itu yang kita basically harapkan. Bukan kita harapkan orang mati bangun goreng Maggi lah, orang mati bangun pergi masuk meminang untuk hak kita lah. Itu tak berlaku lah. Tapi kalau ikut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan secara positif bahawa oleh kerana ruh ini, kan memang betul lah, ruh bila berpisah dengan jasad, dia tidak lagi terikat dengan keberatan jasad. Jangan kata bila kita mati, bila kita tidur pun, kan dalam tidur kita buat benda-benda yang kita tak mampu lakukan bila kita dalam keadaan jaga. Kerana dalam keadaan jaga kita terikat dengan jasad. Dalam keadaan tidur, jasad kita rehat, ruh kita masih boleh ke sana kemari. Barangkali dalam mimpi kita terbang, barangkali dalam mimpi kita ada di Mekah, padahal jasad kita ada di Malaysia. Itu di alam ruh, dalam alam keadaan kita tidur. Apatah lagi bila mati memang berpisah ruh daripada jasad, maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, ia boleh melakukan perkara yang jauh lebih hebat berbanding ketika ia masih terikat dengan jasad. Maka biasa dilihat, kata beliau, satu atau dua ruh orang mukmin berperang dengan ribuan tentera orang kafir dan membantu mengalahkan tentera kafir. Wah, itu lebih hebat lagi. Ya, di alam ruh mereka boleh berperang, tapi kalau dari segi syarak dan dari segi akal, benda itu tidak mustahil. Kerana dengan izin Allah, sebagaimana Allah mengizinkan makhluknya yang berada di alam dunia ini berperang dan sebagainya, demikianlah Allah Ta'ala boleh izinkan makhluknya yang berada di alam ruh untuk berperang dan sebagainya. Kita tidaklah menolak secara total atau menerima secara total. Cuma dari segi dalil, di alam ruh itu, ruh masih boleh mendoakan, menjawab salam, memohon ampun bagi orang yang masih hidup, dan itulah yang kita harapkan dengan al-istighatsatu bil amwat, istighasah dengan orang mati. Tapi kalau orang yang berfahaman dengan fahaman Wahabi, walaupun dia bertaqiyah, walaupun dia baca kitab tasawuf, tapi nanti fatwa di dalam bab istighasah masih lagi dia mengatakan istighasatu bil amwat adalah syirkun akbar, al-mukhriju anil millah, meminta tolong dengan orang mati di sisi mereka adalah syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada menjadi orang Islam, maknanya jadi kafir. Perhati ya, jangan duk tanya sangat. Kadang-kadang susah kita nak jawab, Ustaz, dia ni Wahabi ke bukan? Susahlah kita nak jawab. Kadang-kadang yang ditanya itu pun bukan orang lain, kawan kita juga. Kan kata Wahabi kan masalah pula, nak kata Wahabi memang Wahabi pun. Jadi ukurlah sendiri. Sebab Wahabi ni bukan satu label yang kita labelkan sesuka hati. Dia ada karakter dia, ada kriteria dia, ada ciri-ciri dia. Jadi salah satu ciri yang saya lihatlah memang dipegang oleh orang-orang yang telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi adalah berpegang bahawa meminta tolong dengan orang mati itu hukumnya adalah syirik. Cek, nak tahu dia ni Wahabi ke tidak, cuba cek apa fatwa dia berkaitan dengan masalah istighasah tadi. Selesai. Ada baki lebih kurang dalam 10 minit lagi sebelum pukul 1. Saya cuba huraikan dengan secara seringkas mungkin. Yang ketiga daripada Tauhid 3 versi Ibn Taimiyah, iaitu adalah Tauhidul Asma'i was Sifat. Jadi di dalam Al-Quran terdapat teks-teks yang mutasyabihat, maknanya yang ada kesamaran, yang maknanya tidak jelas, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jadi Ibn Taimiyah beliau terpengaruh dengan aliran musyabbihah, yang mana mengertikan nas-nas yang mutasyabihat ini secara literal, makna yang zahir. Jadi ketika
letakkan tauhidul asma'i wa sifat ini menjadi satu alat ideologi, maka dengan itu dia menganggap orang Islam yang mentakwilkan, yang mengalihkan ayat mutasyabihat daripada makna yang zahir kepada makna lain sebagai orang kafir. Itu yang mereka kata Asy'ariyah itu kafir. Kerana umat Islam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah bila mendepani ayat mutasyabihat, mereka tidak memahami dengan makna yang zahir. Kerana makna yang zahir itu bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Misalnya, kita bawa misal di sini. Sebelum kita buat misal, kita cuba nak faham dahulu kekeliruan mereka. Kebanyakan daripada pendukung Tauhid 3 ni, mereka mendakwa dalam akidah, mereka ikut salaf. Kalau ada yang terpengaruh dengan Tauhid 3 yang menonton live kita ni, kamu pasti akui. Kamu akan mendakwa, saya dalam akidah saya ikut salaf. Alhamdulillah, kita setuju. Dalam bab agama, bukan akidah saja, akidah ke syariat, ke akhlak, tasawuf dan sebagainya, kita patut sekali ikut kepada salaf. Maknanya generasi awal umat Islam, kerana mereka inilah yang sebenarnya yang talaqi ilmu daripada Nabi SAW, yang memahami agama ini dengan kefahaman yang terbaik. Jadi ikut salaf tu kita setuju. Cuma yang kita lihat, berlaku salah faham. Dia kata macam mana? Dia kata, saya dalam bab akidah Ustaz, saya ikut salaf. Okey, bagus. Jadi saya kalau ayat mutasyabihat, saya tidak takwil. Kerana apa? Kerana salaf tidak takwil. Bagus kalau kamu tak takwil. Tapi yang tak bagusnya apa? Dia salah faham makna salaf tidak takwil. Lalu dia lakukan something yang opposite, yang bertentangan dengan apa yang salaf lakukan. Apa makna bila kita katakan salaf tidak takwil? Bila kita kata salaf tidak takwil, yang dimaksudkan adalah salaf tidak tafsir. Takwil di situ dengan makna tafsir, iaitu sesuai dengan sabda Nabi SAW misalnya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Ya Allah, engkau bagilah dia faham dalam perkara agama dan engkau ajarlah dia takwil. Makna takwil itu bagus. Sebab itulah Nabi SAW doakan takwil kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Takkanlah kalau maka Nabi SAW doakan yang demikian kepada sepupu baginda. Jadi takwil tu bagus. Tapi takwil yang bagus tu apa maknanya? Iaitu tafsir. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan berkat doa Nabi SAW menjadi pakar rujuk dalam bab tafsir. Umat Islam banyak memahami Quran ini daripada tafsir penerangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi, bila kita kata salaf tidak takwil ayat mutasyabihat, bermakna salaf tidak tafsir. Mereka serahkan makna itu kepada Allah Ta'ala. Misalnya mereka mengatakan istawa ar-Rahman alal arsy istawa. Tuhan yang Rahman di atas arasy dia istiwa. Maka kalimah istawa itu mutasyabihat. Dia ada banyak makna. Maknanya tak jelas, ada lebih kurang 14 atau 15 makna. Mana satu daripada makna ini yang dikendaki dalam ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa, maka salaf biasanya akan menjawab, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa makna istawa. Serah pada Allah. Itu namanya tafwid. Serah bulat-bulat pada Allah. Kami beriman ada yang namanya istiwa, tapi apakah makna istiwa, itu Allah yang tahu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Atau mereka mengucapkan kata-kata seperti nu'minu bihi kama aradallah. Kami beriman dengan istiwa itu sebagaimana Allah kehendaki. Bagaimana yang Allah kehendaki? Istiwa itu bagaimana? Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya macam mana istiwa itu satu bid'ah yang tidak baik. Jadi itu sikap salaf. Atau paling-paling salaf akan mengatakan istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah, yang pasti tidak sama dengan makhluk. Jadi masalah dengan mereka, bila mereka mendakwa ikut salaf, mereka tidak faham. Salaf tidak takwil, makna salaf tidak tafsir. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka mengatakan istawa makna Allah itu menetap, dengan makna jalasa wastaqarra, dengan makna Allah itu duduk ataupun menetap di atas arasy. Lalu mereka menetapkan bahawa Allah bertempat, dan tempat Allah itu di atas arasy. Kata mereka, kami beriman. Quran kata macam itulah kami kata. Ya, kami pun kata begitu. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Jadi khilaf antara kita bukan sama ada nak terima Quran atau tolak Quran. Tolak Quran kafir. Jadi kamu jangan salah sangka menyangkakan kami mengatakan ayat istawa ni kena tolak. Tidak. Ayat istawa wajib kita beriman.
khilaf beza antara kita adalah istawa di situ makna apa. Kalau kamu betul nak ikut salaf, jangan dimaknakan. Serah makna kepada Allah Ta'ala. Tak takwil, tak tafsir. Tapi kamu awal-awal dah tafsir. Kamu tafsir dengan makna duduk. Kamu tafsir dengan makna menetap. Okey, saya tak kata duduk. Walaupun kamu tidak kata duduk, kamu kata tempat Allah di atas arasy. Jadi, itu bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu apa pun yang sama seperti Allah. Khaliq dengan makhluk tidak sama. Perbezaan yang paling besar antara khaliq dan makhluk yang paling asas daripada perkataan itu sendiri, kita faham khaliq pencipta, makhluk diciptakan. Maknanya khaliq tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kerana setiap sesuatu yang asalnya tidak wujud, kemudian later on baru wujud, pasti diwujudkan. Takkan dia boleh mewujudkan diri sendiri, mustahil. Diwujudkan bukan khaliq, diwujudkan mesti makhluk. Maka beza yang besar antara makhluk dan khaliq adalah Allah wujud tanpa ada permulaan. Tak ada satu yang kita katakan Allah tak ada, kemudian baru Allah ada. Tidak berlaku. Adapun makhluk, semuanya, baik langit, bumi, arasy, malaikat, nabi, makna satu masa dahulu arasy tidak wujud. Adakah Allah wujud setelah arasy wujud? Ataupun arasy sama seperti Allah, iaitu qidam, arasy wujud tanpa ada permulaan? Kedua-dua ini kufur. Ini akidah yang kufur. Mengatakan bila arasy wujud baru Allah wujud, kufur. Mengatakan arasy sama seperti Allah, iaitu arasy wujud tanpa ada permulaan, juga kufur. Jadi mengatakan Allah itu berada di atas arasy adalah akidah yang kufur. Kena faham yang itu. Jadi istawa di situ sama ada kamu betul-betul ikut salaf, iaitu kamu menyerahkan makna sebenar kepada Allah, istiwa yang layak dengan Allah, ataupun kamu mengikut apa yang dipegang oleh sebahagian daripada khalaf, iaitu diletakkan makna yang ada dalam bahasa dan tidak bercanggah dengan akidah. Salah satu makna istawa misalnya adalah istaula. Istaula maknanya menguasai. Istawa ala ay istaula. Jadi kalau dengan makna istaula, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang menguasai arasy. Baik. Dari segi bahasa betul tak istawa dengan makna istaula? Ya, boleh jadi. Kerana salah satu makna istawa adalah istaula. Kalau dari segi akidah, Allah menguasai arasy, jelas tak salah. Bahkan Allah menguasai segala-galanya. Pasti atau tidak yang dikehendaki dalam ayat tersebut adalah istaula? Tidak pasti. Nama pun ayat mutasyabihat. La ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tafsir makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Hatta kalau kita ikut satu qiraah lagi yang mengatakan bukan wakaf di situ tapi sambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maknanya masih lagi ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang tidak boleh dijadikan dalil dalam perkara akidah kerana ia adalah tidak qat'i, dia zanni. Orang biasa baca tak tahu. Yang tahu hanyalah orang-orang yang mahir, yang mendalam ilmunya. Jadi kalau daripada takwil dengan makna tafsir, salaf tidak tafsir. Sedangkan golongan tauhid 3 mentafsirkan dengan makna yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Kemudian takwil dengan makna mengalihkan, itu berlaku kepada salaf dan khalaf. Sebab salaf dan khalaf daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah sepakat tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Jadi oleh itu salaf mentakwilkan secara ijmali. Maknanya istawa beratkan jasad pada bahagian punggung, oh itu tidak. Istawa dengan makna menetap, istaqarra atas arasy, itu tidak. Nah, tapi ijmali maknanya makna sebenar serah pada Allah, tapi bukan makna yang tidak layak. Sementara khalaf dia takwil secara tafsili, dia takwil secara detail. Bila dia kata istawa dengan makna duduk atau menetap itu tidak layak, maka dia alih kepada makna menguasai. Menguasai itu layak dengan Allah Ta'ala dan memang itu salah satu makna istawa. Jadi itu saja beza antara salaf dan khalaf. Dua-dua takwil dengan erti kata sarful lafzi an ma'na badiri ila zihni ila ma'nan akhara lidalilin yaqtadi hadzal sarf. Iaitu mengalihkan satu lafaz daripada makna yang zahir, yang cepat datang dalam fikiran kepada makna lain. Kenapa? Kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Yang takwil yang terkeji adalah takwil tanpa dalil. Takwil tanpa dalil itu dilarang. Itu takwil yang mazmum. Itu dipanggil abas, bermain-main. Saja-saja kita takwil ayat sesuka hati kita, tak boleh.
takwil ini dilakukan oleh para ulama kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih pada makna yang zahir kepada makna yang lain. Makna yang lain itu apa? Salaf kebanyakannya serah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat makna lain itu, dan khalaf sebahagiannya meletakkan makna tertentu yang tidak bercanggah dengan akidah. Terakhir, mereka kata jangan takwil. Ayat itu menunjukkan jangan takwil. Sebenarnya ayat itu kena atas kepala dia. Cuba lihat apa yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menerangkan dalam poin yang ke-6, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Orang yang hatinya bengkok, wa amal ladina fi qulubihim zayghun, orang yang dalam hatinya itu ada zaigh, ada bengkok ke arah sesat, apa yang dia buat? Dia akan ikut apa yang samar-samar daripada ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Nak cari fitnah, nak cari bergaduh. Ini yang dilakukan oleh golongan tauhid 3. Dahulu umat Islam beriman Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk tidak sama dengan Allah, Allah wujud tidak bertempat, tempat itu adalah makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Dia datang mengatakan, oh itu kufur, siapa yang mengatakan Allah tidak bertempat itu kafir. Akhirnya bergaduh, berbalah hanya dengan soalan aina Allah, di mana Allah. Padahal soalan aina Allah yang ditanya oleh Nabi SAW tidak membawa kepada fitnah. Kerana tujuan mereka bertanya aina Allah untuk supaya dijawab Allah itu tempatnya di atas arash. Allah itu bertempat di atas arash. Ini ibtigha'al fitnah. Wa ibtigha'at ta'wilih, dan dia nak cari juga tafsir kepada ayat tu. Padahal kalau dia betul ikut salaf, dah cukup kami beriman ada di sana istiwa, adapun hakikat istiwa itu serah pada Allah Ta'ala, tidak akan sama dengan makhluk. Kan selesai. Kalau betul-betul dia itu nak cari kebenaran, nak ikut salaf. Tapi tak, dia nak cari juga tafsiran. Berkata Syekhuna Abul Abbas, Syekh kepada guru kepada Imam Qurtubi mengatakan, muttabi'ul mutasyabih, yang Quran cerita yang ikut mutasyabihat tu, fayattabi'una ma tashabaha minhu tu, la yakhlu ayattabi'uhu, tidak sunyi daripada dia itu mengikut, wa yajma'uhu, mengumpul, talaban li tashkik fil Quran wa idlalil awam. Sama ada dia ni nak meragu-ragukan orang tentang Quran, nak menyesatkan orang awam. Kama fa'alahu zanadiqa wal zanadiqatu wal karamitah. Golongan Syiah Karamitah misalnya, dia mempertikaikan Quran. Dia kata Quran ni tak betul. Quran ni bukan daripada Nabi SAW. Ini Quran ni sahabat yang reka. Kan Syiah di anti dengan sahabat. Jadi dia mengatakan Quran ni sebenarnya tak betul. Apa bukti tak betul? Tengok ni ada ayat-ayat yang tak jelas makna dia. Kalau Quran ni betul daripada Allah Subhanahu Taala, tak akan ada ayat mutasyabihat macam ni. Dikumpul ayat-ayat yang tak jelas ni, ditimbulkan keraguan ataupun zanadiqah, golongan zindik. Itu satu. Au talaban li'tiqadi zawahiril mutasyabihi kama fa'alathul mujassimatu, ataupun mereka bermain dengan ayat mutasyabihat ni, tujuannya apa? Untuk meyakini zahir daripada yang mutasyabih. Maknanya istawa dipaham dengan makna zahir, duduk dan menetap. Yadun dipaham dengan makna tangan. Kalau kamu letakkan, isbatkan yadun, tak ada masalah. Serahkan makna yadun kepada Allah Ta'ala, itu okey. Tapi bila kamu isbatkan yadun, kamu kata itu maknanya tangan, cuma tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu tidak selesai. Tangan makhluk dengan tangan makhluk tak sama. Tangan manusia dengan tangan monyet tak sama. Tangan manusia daripada Afrika dengan tangan manusia daripada Eropah tak sama. Warna dan sebagainya. Jadi, ini adalah nak mengiktikadkan zahir kama fa'alatul mujassimah, sebagaimana dilakukan oleh golongan mujassimah. Alladzina jama'u ma fil kitabi was sunnah, yang mana kerja mereka mengumpul apa yang dalam Quran dan hadis, mimma zahiruhu al-jismiyah, yang mana secara zahir menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu berjisim, hatta i'taqadu annal bari ta'ala, sehinggalah membawa kepada mereka berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jismun mujassamun, satu jisim yang berjisim, wa suratun musawwarah, dan satu bentuk yang terbentuk. Adalah kata Allah ni mukanya macam ini, macam anak muda yang belum ada janggut lah dan sebagainya. Zata wajhin, dan Allah ada muka, wa ainin, ada mata, wa yadin, ada tangan, wa jambin, ada lambung, wa rijlin, ada kaki, wa asba', ada jari. Ta'ala Allah an zalika, maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada yang demikian. Jadi yang ini hatinya ada bengkok. Jadi ini sebenarnya kena atas kepala mereka. Mereka menyangkakan ayat tentang takwil ni, fayattabi'una ma tashabahu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih, tu dia kata Asy'ariyah. Bukan. Asy'ariyah takwil yang sahih, iaitu mengalih daripada makna yang zahir yang tidak layak kepada makna yang kena dengan akidah.
ataupun seperti salaf, alih pada makna yang tidak layak kepada tapi golongan ini, mereka lah yang dimaksudkan dalam ayat ini, mencuba nak meletakkan satu makna yang akhirnya membawa kepada ataupun tajsim, menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk ataupun menganggap Allah Ta'ala itu satu jisim. Hati ibda'i ta'wilatiha, atau dia mengikut dengan kononnya nak menafsirkan ini maknanya misalnya tangan Allah kanan saja. Jadi walaupun ada hadis yang zahirnya begitu, tapi i'tiqad zahir itu tidak dibenarkan kerana nisbah kepada Allah Ta'ala. Misalnya nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka. Adakah bermakna Allah bersifat pelupa? Zahir makna lupa, tak ingat. Tapi makna yang zahir itu dah tak, kerana bila disebahkan nasya, itu nisyan kepada Allah, makna yang zahir tidak dikehendaki. Maka ulama takwil nisyan di situ, makna Allah tidak peduli kepada orang-orang yang munafik ini, yang ingkar kepada Allah ini, mereka. Itu takwil dengan yang sahih, takwil yang benar dengan dalil. Adapun kalau dia tafsirkan dengan makna lupa, Allah pun lupa juga, tapi lupa yang layak dengan Allah, itu tak betul. Ataupun wahwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Zahir daripada wahwa maknanya diri Allah, mana zat Allah bersama dengan kita di mana saja kita berada. Bila kita ada dalam rumah, zat Allah dalam rumah kita. Bila kita ada dalam tandas, zat Allah dalam tandas dan sebagainya. Ini tidak kena. Maka ulama takwil wahwa ma'akum ay ilmuhu, ilmu Allah berserta dengan kita di mana kita berada, au qudratuhu, qudrah Allah bersama dengan kita di mana kita berada. Jadi ini orang yang hatinya ada bengkok, cenderung kepada sesat, inilah sama ada golongan zindik, golongan yang nak meragu-ragukan tentang Al-Quran, atau golongan musyabbihah, ataupun golongan yang nak menyamakan Allah Ta'ala sepertinya makhluk juga, golongan mujassimah disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi saya rasa setakat itu kita pun sudah sangat menghampiri waktu zuhur. Moga-moga apa yang saya bentangkan walaupun tanpa slide dapat memberi manfaat kefahaman kepada umat Islam di dalam mendepani katakan sebagai tauhid 3 ini. Maka tauhid 3 adakah perlu kita pelajari? Ya, kalau untuk orang yang mahir perlu dia pelajari untuk dia tahu di manakah kebatilannya dan diterangkan kepada masyarakat. Tapi untuk masyarakat biasa yang barangkali boleh terkeliru kalau dia belajar 3 ini, maka elakkan saddan lizari'ah, menyekat jalan kepada kebinasaan. Jadi tak perlu belajar tauhid 3, tengok kepada orang itu. Kalau dia mahir, dia belajar itu penting supaya dia dapat mengenal pasti kebatilannya di mana. Tapi kalau dia tidak mahir, dia belajar itu ada risiko, dia nanti akan terpengaruh dan jadi keliru dengan isi kandungan tauhid 3 yang tidak betul. Yang betul itu sepakat antara kita dengan mereka. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.